Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Okey, hari ini kita akan teruskan kelas PDPR kita dengan tajuk kemagnetan. Okey, pernah dengar perkataan magnet? Cikgu akan tunjuk pada kamu bagaimana magnet ini berfungsi dan bagaimana kita nak mencari medan magnet. Okey, kita pergi yang pertama. Kemagnetan, apakah dimaksudkan dengan kemagnetan? Magnet boleh wujud secara semula jadi dalam bentuk batu magnet. Okey, kamu pernah jumpa tak magnet? So, dalam gambar yang cikgu tunjukkan di sini, so ini adalah salah satu contoh magnet. Okey, apa yang dia tengah buat? So, dikelilingi dengan bahan yang boleh tertarik kepada magnet tersebut, iaitu bahan yang logam. Alright. Namun, magnet buatan manusia yang diperbuat daripada bahan seperti besi, keluli, kobalt dan nikel digunakan secara meluas di dalam kehidupan harian kita. Okey, seperti yang ada sekarang di pasaran tu, so itu adalah yang kita buat. Okey. Pergi kepada sifat-sifat magnet. Yang ni perkara penting yang kamu kena tahu, apakah sifat magnet. Okey, sifat yang pertama ialah magnet itu mampu untuk menarik bahan magnet. Bahan magnet itu macam mana? Bahan magnet ialah bahan selalunya dia adalah terdiri daripada logam. Okey, bahan magnet itu adalah bahan yang boleh tertarik kepada magnet. Okey, yang kedua ialah dia mempunyai dua kutub, iaitu kutub utara dan kutub selatan. Okey, yang ketiga, kutub yang sama iaitu utara dan utara akan menolak ataupun selatan dengan selatan akan menolak. Okey, tetapi kutub yang berbeza iaitu utara dan selatan akan menarik. Dan sifat yang terakhir ialah dia menunjukkan arah utara dan selatan apabila dia digantung secara bebas. Sekarang cikgu nak tunjukkan pada kamu apakah ciri-ciri tersebut dan juga eksperimen ataupun aktiviti yang digunakan untuk membuktikan semua sifat magnet yang ada cikgu terangkan ini. Yang pertama, okey, sekarang cikgu nak tunjukkan pada kamu aktiviti-aktiviti yang boleh menunjukkan sifat-sifat magnet. Yang pertama, okey, cuba kamu perhatikan. Okey, yang berwarna merah ini adalah bar magnet tersebut. Okey, yang berwarna hitam ini adalah serbuk besi. Jadi kalau kamu tengok, kamu letak macam tu, so apa jadi kepada serbuk besi tersebut? Serbuk besi akan tertarik kepada magnet. Kalau tadi kita guna magnet bar, sekarang kita guna magnet bentuk U macam tu. Okey, so itu adalah ciri yang pertama, iaitu menarik bahan magnet. Okey, apa dia bahan magnet tu? Bahan magnet ialah bahan yang boleh tertarik kepada magnet. Contohnya logam, besi. Okey, semua itu adalah bahan magnet. Okey, yang kedua, apabila digantung secara bebas, cuba kalau kamu tengok dalam video yang cikgu tunjukkan ini, apa yang terjadi? Okey, dia digantung secara bebas, ada north dan south. Okey, utara dan selatan. Digantung secara bebas, kalau kita pusing macam mana sekalipun, cuba kamu tengok kepada magnet tersebut, apa yang terjadi? Okey, dia masih lagi akan menunjuk kepada mana? Menunjuk kepada arah yang utara dan selatan. Okey, kalau bahagian utara dia akan tunjuk utara lah, bahagian selatan akan tunjuk selatan. Kalau digantung secara bebas macam dalam video yang cikgu tunjukkan ini. Okey, alright, dan seterusnya, ini adalah untuk magnet yang kutubnya berbeza ataupun kutub yang sama. Kita tengok apa akan jadi. Yang terakhir, ini sifat yang seterusnya, iaitu apabila kutub yang sama dan kutub berbeza didekatkan. So, kita tengok apa akan jadi kepada magnet tersebut. Okey, cuba tengok. Ni
selatan dan selatan. So dia akan menolak sama sendiri. Okey. Tapi sekarang kita tukar utara dan selatan. Kamu akan nampak dia akan melekat. So sifat yang ketiga ialah magnet itu terdiri daripada dua kutub, iaitu kutub utara dan kutub selatan. Dan sifat yang keempat ialah kutub yang sama akan menolak, iaitu utara dan utara akan saling menolak, selatan dan selatan akan saling menolak, tetapi kutub dan utara akan saling menarik. So, itu ada 4 sifat magnet yang kamu kena tahu. Kita boleh ulang sekali lagi dengan cikgu. Yang pertama, dia ada berapa kutub? Dia ada 2 kutub, utara dan selatan. Yang kedua, apabila magnet itu digantung secara bebas. Okey, so, bila digantung secara bebas, yang utara akan menunjukkan ke arah utara, yang selatan akan menunjukkan arah selatan. Sifat yang ketiga, magnet hanya boleh menarik bahan magnet. Dan sifat yang keempat, kutub yang sama, utara dan utara, selatan dan selatan akan akan menolak. Tetapi kalau kutub yang berbeza, utara dan selatan akan tertarik. Itu ada 4 sifat magnet. Medan tu apa dia pula? Okey, mari kita tengok apakah medan magnet. Okey, yang pertama, yang kamu kena tahu adalah apakah yang dimaksudkan dengan medan magnet. Medan magnet ialah kawasan di sekitar magnet yang wujud kesan daya oleh magnet. Okey, tempat di mana di sekeliling magnet tersebut kita panggil sebagai medan magnet. Okey, dan medan magnet juga mempunyai corak dan juga arah yang tertentu. So macam dalam gambar cikgu tunjuk di atas ni, sebelah kiri kamu tu, so ada 2 magnet dekat situ. So di sekeliling, nampak tak yang ada corak-corak tu? So itu corak itu yang kita panggil sebagai medan magnet. Okey, medan magnet ada corak dan juga ada arah yang tertentu. Jadi sekarang cikgu nak tunjukkan pada kamu bagaimana dia punya arah, bagaimana corak medan magnet tersebut. Jom. Okey. Ni kita tengok eksperimen. Okey. So apa kita buat? Kita taburkan serbuk besi di atas kertas. Kita letak di meja. Okey. Taburkan dulu serbuk besi penuh di dalam kertas tersebut. Okey, seterusnya langkah kedua, tengok apa lagi kita buat. Di atas kertas tersebut. Lepas tu kita ketuk meja. Ketuk meja, kamu nampak dekat sini dia dah mula tertarik apa tersebut. See? Garisan-garisan medan magnet. Okey? Garisan-garisan dan corak-corak ini yang kita panggil sebagai medan magnet. Boleh? Okey, jom sekarang cikgu nak terangkan pada kamu apa pula sifat untuk medan magnet. Okey? Alright. Okey, ini adalah ciri-ciri garisan medan magnet. Ada beberapa ciri yang kamu kena tahu di dalam satu medan magnet. So ini adalah magnet bar tadi tu. So di keliling ini adalah coraknya. Okey. So ingat dalam kepala, arah medan magnet bermula daripada utara ke selatan. Cikgu ulang sekali lagi. Arah medan magnet bermula daripada utara ke selatan. So kalau kamu lukis dekat sini, ini adalah utara. Jadi utara akan bergerak ke selatan. Jadi garisan yang kamu kena lukis adalah dari utara ke selatan. Okey? Yang di tengah-tengah pun sama. Daripada utara, tapi dia tak adalah sampai jauh ke belakang ni. Dia separuh saja, depan saja. So anak panah keluar. Kenapa dia kena keluar? Sebab utara itu keluar. Okey? Di bahagian selatan kamu lukis anak panah masuk. Kerana daripada utara dia akan masuk ke selatan. Okey? So garisan-garisan ini yang menerangkan berkaitan dengan medan magnet. Medan magnet itu kawasan di sekitar magnet yang dapat menerima kesan daya magnet. Okey, apa ciri yang kamu kena tahu? Yang pertama, garisan medan magnet tidak akan bertemu atau bersilang.
Maksudnya, garisan A, garisan B dia tak boleh cross over. Tak boleh. Okey, garisan tersebut mesti keluar sendiri. Okey, kalau kamu tengok dalam gambar rajah ni, tak ada satu pun garisan medan magnet yang bersilang. So, itu sifat yang pertama. Yang kedua, garisan medan magnet mengarah daripada kutub utara ke kutub selatan. Jadi, utara anak panah keluar. Okey, selatan anak panah akan masuk. Itu sifat yang kedua ataupun ciri yang kedua. Dan ciri yang ketiga ialah garisan medan magnet yang rapat seperti dalam gambar rajahnya. Di sini adalah kawasan yang rapat. Apa maksudnya? Kawasan yang rapat ini dia punya medan magnet dia adalah kuat. Tetapi kalau dia garisan tersebut dah berjauhan, jadi medan magnetnya dah sedikit lemah. So itu 3 ciri garisan medan magnet. Yang pertama, ingat balik, garisan magnet tidak bertemu. Yang kedua, dia ada corak dia tu mengarah daripada utara ke selatan. Dan sifat yang ketiga ialah kalau dia mempunyai garisan yang rapat-rapat, bermaksud kawasan itu dia punya medan magnet dia adalah kuat. Kalau garisannya jauh-jauh, jadi di situ adalah medan magnetnya adalah sedikit lemah. So itu adalah ciri-ciri garisan medan magnet. Okey. So, tapi ada juga kawasan yang neutral. Tak ada medan magnet di kawasan tersebut. Maksudnya kalau letak magnet di situ, logam tersebut atau serut besi tersebut tidak akan tertarik. Okey. So, medan magnet di antara dua kutub yang sama akan menghasilkan satu titik kosong yang tidak mempunyai sebarang medan magnet. Titik ini kita panggil sebagai titik neutral ataupun X. So, di mana duduknya titik neutral tersebut? Jom cikgu tengok. Cikgu tunjuk pada kamu. Okey, tengok gambar yang pertama. Kita ada utara, kita ada selatan. Ingat balik, medan magnet coraknya adalah daripada utara ke selatan. Okey, arah medan magnet adalah daripada utara ke selatan. So, garisan tu menuju ke sini. Okey, yang ni pun keluar. Soalan cikgu, di sini ada tak titik neutral tersebut? Tidak ada. Kenapa tak ada? Kerana kamu kena tahu bila dia punya kutub yang berbeza dia akan tertarik. Bila tertarik maksudnya ada medan magnet. So di sini tidak ada titik neutral. Di mana yang ada titik neutral? Sekiranya kutub yang sama itu bertemu. Contoh utara dan utara, selatan dan selatan. Bila titik tersebut yang sama tu bertemu, dia akan saling menolak. Bila saling menolak, kamu akan nampak dalam gambar rajah kedua ni. So, titik tengah-tengah kosong itu adalah titik yang neutral, bermaksud tidak ada medan magnet di situ. Okey? So, sama juga seperti ni. Okey? So, ni adalah titik X, ni adalah titik neutral. Jadi, di situ daya dia ataupun medan magnetnya adalah kurang ataupun kosong. Tetapi kalau di sini tak ada medan magnet, tidak ada yang titik neutral. Sebab dia kutub yang berbeza, jadi saling menarik. Cikgu nak kamu ingat, titik neutral itu yang bagaimana? Titik neutral itu apabila dua kutub itu kutub yang sama bertemu. Bila kutub yang sama bertemu, maka dia akan saling menolak. Jadi medan magnet akan menolak. Jadi di tengah-tengah itu adalah titik yang neutral. Okey, so ini pula adalah corak medan magnet yang kamu kena lukis dalam buku nota kamu. Okey, so yang pertama, contoh magnet bar macam ni. So ini adalah utara, ini adalah selatan. Jadi dia bergerak ke belakang. Okey, untuk magnet ladam kuda pula, sama juga utara ke selatan. Utara ke selatan. Utara akan keluar. Okey, selatan akan masuk. Okey, untuk magnet berbentuk U pun sama, utara bergerak ke selatan. Utara bergerak ke selatan, selatan akan masuk, utara akan keluar. Dan magnet rod juga pun benda yang sama, daripada utara ke selatan dia akan bergerak ke belakang. Okey, so ini adalah corak medan magnet. Cikgu nak kamu lukis dalam buku nota kamu. Okey, jom sekarang cikgu nak tunjukkan pula bagaimana kita nak menentukan arah medan magnet. So ingat balik apa cikgu dah beritahu tadi.
Okey, arah medan magnet dia daripada utara ke selatan. Ingat ya, utara ke selatan. Okey, jadi yang berwarna merah ni adalah utara, yang berwarna putih ni adalah selatan. Sama juga dengan kompas, utara juga warna merah, warna putih adalah selatan. So apa kita kena buat? Kita kena dekatkan kompas pada 4 penjuru, 4 tempat. Okay, di bahagian atas utara, di bahagian tepi, di bahagian selatan dan juga di bahagian tepi sebelah sini. Kita tengok di mana arah pergerakan kompas tersebut. Okay, dia punya petunjuk kompas tersebut. Okey, jom kita letak di bahagian atas ni. Letak di sini, di depan utara. So, utara dia akan menuju ke kanan. Kita tengok kompas, utara dia akan menuju ke kanan. Lepas tu kita letak sebelah sini, utara akan bergerak ke kiri. Anak panahnya ke kiri. Okey, kita letak pula di bahagian selatan. Okey, anak panah dia ke kanan. Jadi kalau kita tunjukkan di bahagian sebelah kiri, anak panah ke kiri. Jadi kamu nampak coraknya seperti dalam gambar rajah ini. Okey, yang ni akan keluar. Okey, yang ni akan ke kiri. Ke kiri. Okey, di bahagian selatan akan masuk. Dan daripada selatan ke utara, so dia akan bergerak ke daripada utara ke selatan, ke kiri. Okey, so ingat bila duduk di depan sini, dia ke kanan, bergerak ke tepi, dia ke kiri, gerak ke bawah, dia ke kanan, bergerak ke bawah, ke tepi, dia akan ke kiri. So, ini dengan cara ini kita dapat tentukan bagaimana arah medan magnet. Okey, sekarang kita pergi kepada yang terakhir cikgu akan terang pada kamu berkaitan dengan elektromagnet. Okey, kejap cikgu cari pen. Okey, apa dia yang kamu tahu berkaitan dengan elektromagnet? Elektromagnet comes from the two words which is elektrik dan juga magnet. Bermaksud bila ada arus elektrik, baru ada magnet, kesan magnet tersebut. Okey, so sama juga maksud dia. Elektromagnet ialah sejenis magnet yang mempunyai kesan magnet tetapi secara sementara. Berapa lama nak ada kesan magnet tu? Selagi ada arus elektrik yang mengalir. Sekiranya arus elektrik dah tidak mengalir, maka kesan magnet itu dah tak ada. Okey, so kamu kena ingat elektromagnet ada elektrik baru ada kesan magnet. So contoh alat yang biasa digunakan adalah loceng elektrik. Okey, kita pergi seterusnya. So aktiviti 7.10 ini mengkaji corak dan juga arah medan magnet. Apa yang kita buat? Kita letakkan dawai lurus di sini, kita sambungkan dengan bekalan kuasa elektrik. Lepas itu kita taburkan dengan serbuk besi di atas cardboard. Dan kita onkan bekalan kuasa dan kita ketuk permukaan cardboard putih tersebut, maka dia akan membentuk corak medan magnet di kawasan ini. Okey, so kamu akan nampak macam ni. Allahuakbar. So kamu akan nampak dia ada bulat-bulat macam ni. Okey. So, bagaimana boleh terwujudnya kesan medan magnet tersebut? So, di sinilah sebenarnya kesan magnet yang kita akan nampak tu. Bila arus ini mengalir, so di sini akan mewujudkan kesan medan magnet. Kamu akan nampak garis-garis yang macam cikgu terangkan sebelum ni. Okey? Tetapi kamu kena tahu bahawa corak medan magnet yang terbentuk di atas cardboard ini bergantung kepada jenis konduktor ataupun bentuk konduktor yang kita pakai. So ada 3 jenis konduktor. Yang pertama adalah konduktor dawai lurus, yang kedua adalah konduktor dawai gelung dan yang ketiga adalah konduktor solenoid. Okey, so bagaimana kita nak tentukan dia punya arah? So kita kena tengok, kita kena tahu arah arus mengalir dulu. Okey, so kalau arus mengalir, kamu kena tengok di sini kita menggunakan satu jenis petua genggaman tangan kanan. So, petua apa? Genggaman tangan kanan. Jangan guna tangan lain. Okey, tangan kanan. So, ibu jari kita ni akan bertindak sebagai arah arus. Ingat, arah arus arah arus. Tetapi jari kita yang lain ini akan bertindak sebagai arah medan
magnet. Okey. So kalau kamu tengok dalam gambar rajah, so katakan di sini, okey, arus mengalir ke bawah. So ibu jari kamu akan bergerak ke bawah macam tu. Okey, tak nampak macam tu. Dia akan bergerak ke bawah. Okey, jari kamu akan bertindak sebagai arah medan magnet. So dia bergerak ke mana? Cuba buat. Ibu jari ke bawah, arah dia bergerak ke kanan. So kamu nampak di sini, dia akan bergerak ke kanan. So anak panah yang kamu kena lukis adalah ke kanan. Faham? Okey. Sekiranya arus mengalir ke atas. So kalau dia bergerak ke atas, kamu lukis di sini anak panah ke atas. Jadi arah arus ke atas. So ni akan bergerak ke kiri. So kamu lukis arah medan magnet dia ke kiri. Boleh? Okey, so ini adalah coraknya. So cikgu nak kamu tahu kalau garisan tersebut rapat-rapat bermaksud kawasan itu medan magnet dia banyak. Macam mana kita nak jadikan medan magnet itu tinggi? Kita guna arus yang lebih tinggi. Maka dia akan menghasilkan medan magnet yang lebih rapat ataupun lebih kuat. Kalau dia semakin jauh bergerak keluar daripada dawai lurus tu, dia bergerak semakin jauh, so bermaksud medan magnet dia akan jadi semakin kurang ataupun sedikit. Okey, so itu yang pertama, dawai lurus. Kalau untuk ini, okey, arah untuk dawai gelung. So, kalau misalnya arah dia ke atas, so ini keluar, arus dia keluar. So ibu jari kita ke atas, so dia bergerak ke kiri. Sebab tu kalau kamu tengok dalam gambar rajah ni, anak panahnya ke kiri. Okey, kalau ni dia menuju ke bawah, jadi ibu jari kamu ke bawah. Bila ibu jari kamu ke bawah, so dia akan bergerak ke kanan. So kamu akan nampak lukisannya macam ni. Sama juga macam ni. Okey, ibu jari ke atas. Bila ibu jari ke atas, dia akan bergerak ke kiri. So kamu akan nampak dia bergerak ke kiri macam tu. Okey, arus dia bergerak ke kiri. Tapi untuk solenoid berbeza sikit. Solenoid kamu punya jari yang 4 ni akan bertindak sebagai arus. Kalau nampak dalam gambar rajah ni, arus dia ke atas kan, so dia akan bergerak ke atas. So ini akan jadi utara kamu. Okey, kalau dia bergerak ke bawah, so dia akan bergerak ke bawah. So sana akan jadi utara kamu. So kalau macam ni dia bergerak ke atas, sini akan jadi utara. Okey, kalau sini utara, sini akan jadi selatan. Okey, jadi arah dia punya pergerakan adalah daripada utara ke selatan. So lukis anak panah macam tu. Okey, so ini adalah untuk medan magnet untuk elektromagnet. Alright, so cikgu nak kamu tahu kekuatan medan magnet itu bergantung kepada arus yang mengalir. Kalau arus mengalir lebih tinggi, lebih kuat, jadi dia punya medan magnet akan jadi lebih tinggi. Cikgu bagi contoh di sinilah. Kalau kita letak jarum peniti di sini, kita letak solenoid ni banyak. Arus dia banyak. Sorry, yang pertama kita letak arus yang banyak. Okay, kita letak banyak bateri dekat sini. So arus yang mengalir banyak. Jadi jarum peniti akan tertarik naik ke atas dengan lebih cepat. Sebab di kawasan sini, medan magnet dia akan jadi tinggi. Okey, itu yang pertama. Yang kedua ialah kalau kita menggunakan bilangan lilitan pada gelung magnet tu lebih banyak. Okey, kalau gambar rajah ni cikgu tunjuk pada kamu ya. Okey, kalau gelung ni kita letak dia punya gelungan dia sikit, jadi medan magnet akan jadi sikit. Kalau kita letak banyak dia punya gelung tu, kita gulung lagi banyak dia punya dawai kukrum tu, jadi di kawasan rod besi ni akan mempunyai kekuatan medan magnet yang lebih tinggi. Jadi dia akan, jarum peniti akan mudah tertarik. Kalau kita gulung sikit, jarum peniti boleh tertarik tetapi dia jadi kawasan medan magnet yang kurang kuat. Okey. Okey, ini cikgu terangkan tadi ya. Ini adalah solenoid. Okey, macam mana kita nak tentukan? So yang ni garis-garis ni adalah dia punya arus. Okey, arus dia bergerak ke mana? Ke bawah. So kamu lukis ke bawah macam tu. Okey. So ke kanan ini adalah north, utara. So ini adalah utara. Okey. So ini adalah selatan. Jadi arah medan magnet kamu boleh lukis coraknya daripada utara ke selatan. Okey, daripada utara ke selatan kamu boleh lukis. Okey. Alright, ditentukan dengan memerhatikan arah aliran arus. So macam cikgu cakap tadi lah. Okey. So kalau dia mengalir ke bawah, okey, jadi ke kanan itu adalah kutub utaranya. Kalau dia mengalir ke atas, so
sebelah kiri itu adalah kutub utaranya. Okey, sudah bergantung kepada kedudukan arus. Okey, yang terakhir adalah aplikasi magnet dan juga elektromagnet dalam kehidupan harian kita. So, ini adalah contoh-contoh aplikasi elektromagnet yang kita selalu pakai. Apa dia? Ni kompas. Kompas ada kaitan dengan elektromagnet. Chip kad bank kamu juga mempunyai konsep elektromagnet. Okey, dan yang terakhir adalah kad akses tersebut. Okey, so penggunaan magnet. Okey, menggunakan magnet untuk menentukan arah kutub. So, ini adalah kompas. Okey, yang kedua, kad debit mempunyai jalur elektromagnet yang menyimpan maklumat. So, ini adalah jalur elektromagnet. Dalam dia ada maklumat. Dan yang terakhir, kad akses ini digunakan pada pintu menggunakan elektromagnet untuk mengunci pintu secara automatik. Okey, so ini adalah aplikasi magnet dalam kehidupan harian kita. Okay, sampai sini saja, dah habis dah tajuk berkaitan dengan elektromagnet. Cikgu harap apa yang cikgu terangkan tadi semua kamu faham dan kamu boleh menjawab soalan latihan yang cikgu sediakan selepas ini.